أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kita kena ambil perhatian. Kadang-kadang saya risau bila saya melihat cara orang Islam kita bergurau. Kadang-kadang nak bergurau tu Islam benarkan, tak ada masalah. Tetapi yang saya risaukan ialah, saya risau dalam gurauan mereka itu, mereka mengeluarkan kata-kata yang menyebabkan mereka tergelincir daripada Islam tanpa mereka ketahui. Lepas tu mereka bagi alasan, alah gurau je pun. Ada satu ayat dalam Quran dalam surah At-Taubah, asbabun nuzul kepada ayat itu ialah apa? Iaitu seorang sahabat Nabi SAW yang tak disebut nama. Dia bergurau tentang fizikal Nabi SAW. Dia gurau tentang fizikal Nabi. Maka bila dia bergurau tentang fizikal Nabi, dia kata Nabi ni seorang yang gemuk lah dan sebagainya. Wahai, Nabi tak gemuk. Tetapi dia saja nak bergurau. Bayangkan tuan-tuan perempuan, pada zaman Nabi, on the spot Allah akan turunkan sesuatu untuk membetulkan supaya jadi pengajaran untuk kita. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat dalam surah At-Taubah dan kata, sesungguhnya engkau telah menjadi kafir setelah engkau beriman. Apakah dengan Allah dan Rasulnya engkau jadikan sebagai gurauan dan sendaan? Ini dalam Islam kita panggil sebagai istizabiddin, menjadikan agama sebagai gurauan. Bukan kata agama tak boleh bergurau, tak. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, jangan sewenang-wenangnya bila ada kawan komen macam-macam. Dan antaranya ialah tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita, subhanallah, saya sangat risau benda ini. Saya cakap ni tuan-tuan dan puan-puan, jangan pula lepas ni pula suka hati kita pula hukum kawan kita murtad. Cakap brother Firdaus tadi cakap, tak. Untuk kita lebih berhati-hati pada diri kita dan kongsikan ilmu ini kepada mereka. Antaranya, contoh, kalau yang simpan janggut, kalau kawan dah lama tak jumpa, dia akan kata apa? Janggut kambing. Apa kena mengena janggut ini dengan janggut kambing? Dia Muslim. Takkan dia tak tahu simpan janggut itu sunnah Nabi? Kadang-kadang tuan-tuan puan-puan pernah tengok tak sahabat-sahabat kita yang memakai seluar di atas buku lali mereka, seluarnya pendek, senteng? Pernah tengok? Apa kita kata? Kita kata, rumah kau banjir ke? Tak cukup kain ke? Mengecut ke? Dia nak bergurau. Tetapi dalam kejahilan dia telah mempersendakan sunnah Nabi SAW yang berseluar di atas, iaitu tidak isbal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nak bergurau, silakan. Dalam Islam, nak bergurau tak ada masalah. Tapi ikut cara. Ikut cara. Jangan menipu dalam gurau. Jangan jadikan agama sebagai olok-olok dan sebagainya. Be very careful. Hatta kadang-kala orang yang memakai nikab, dia nak mencontohi sunnah isteri Nabi SAW. Maka apa yang disebutkan oleh orang? Dia kata, samurai, ninja. Wait. Habis awak sedang cakap isteri Nabi tu ninja ke? Walaupun awak memaksudkan dia pakai begitu kenapa? Dia pakai begitu kerana dia nak mengikuti sunnah isteri Nabi SAW. Maka kita telah mempertikaikan dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena faham. Itu pertama, dengan kauli. Kedua adalah dengan fi'li, dengan perbuatannya. Contoh perbuatannya ialah, iaitu di depannya ada berhala, lalu dia sembah, ataupun dia kata, saya sebenarnya niat saya tak ada, tapi cuma berlakon je. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, berlakon boleh. Tetapi berlakon menjadi orang kafir untuk menyembah berhala, itu perbuatan dia sendiri telah membawanya keluar daripada Islam. Sebab kalau tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu saya nasihatkan diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh, elakkanlah, jauhilah daripada menonton filem-filem Bollywood Hindustan. Tahu kenapa? Sebab ramai yang nama macam Muslim. Ramai, contoh yang nama Han ni lah. Ada satu filem, saya tak mau sebut nama pelakon tu, mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu. Yang tak tahu jangan cari, yang tahu jangan bagi tahu. Sebab kita tak nak timbulkan fitnah dengan label-label kita kata orang ni murtad. Tak, kita doakan insya-Allah dikembali kepada Islam, itu je. Ada satu filem, seorang pelakon Muslim, tetapi dalam filem itu watak dia melakukan watak apa? Dia melakukan watak seorang yang mencari agama, yang mencari Tuhan, lalu kemudian dia berlakon dan dia pergi sembah-sembah berhala demi mencari Tuhan. Tetapi atas nama berlakon. Ada yang sedang fikir, filem apa tu? Macam aku pernah tengok. Tak apa. Fokus pada kuliah, jangan fikir filem mana. Filem tu kurang penting. Jadi perbuatan itu tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, itu kedua. Cara yang ketiga ialah
dengan itikadnya, hatinya. Kalau lintasan hati, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW telah memberitahu kita dengan sangat jelas, iaitu akan syaitan, dia akan buat apa dengan kita? Dia akan datang kepada kita. Siapa ciptakan langit? Kita kata Allah. Siapa ciptakan bumi? Allah. Siapa ciptakan gunung? Allah. Maka akan tiba masa syaitan akan bertanya kepada kita, maka siapa yang ciptakan Allah? Dia nak menimbulkan satu perasaan lintasan hati syak wasangka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita murtad. Lalu Nabi nasihatkan kepada kita, dan masa itu katakanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Settle. Jangan dilayan sangat lintasan-lintasan itu. Kadang-kala bila kita ada masalah, kita akan terfikir, ada ke Tuhan lain? Nauzubillah. Ada ke kuasa lain? Nauzubillah. Dalam hati kita, kita beriman, contohnya air ini, walaupun orang dah kata jampi-jampi, bukan air ini. Kalau kita kata, oh ini gelas ada power, tak ada power, tak ada punya. Kalau kita percaya, oh batu ini, kertas ini boleh beri manfaat dengan kita gantung ayat-ayat, contoh. Ada tak tuan-tuan dan puan-puan, orang Islam kita, dia berniaga, dia letak ayat 1000 dinar. Apa tujuan dia letak ayat 1000 dinar? Itu kena tanya dia, jangan tanya saya. Kalau dia letak ayat 1000 dinar, kononnya itulah pembuka rezeki, dengan dia membaca, insya-Allah ada caranya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau dia letak ayat 1000 dinar dengan kata, ini ayat 1000 dinar, insya-Allah bisnes laku, tangkallah tu. Dia percaya begitu. Jadi kena hati-hati. Kalau pergi sebelah utara, kita akan nampak banyak gerai dekat R&R, dia letak gambar Sultan Abdul Hamid. Untuk apa? Saya pernah ceramah di satu matrikulasi, saya tak mau sebut nama. Budak perempuan tu, Masya Allah, bertudung. Tetapi sebelum saya mula ceramah, dia meracau. Lalu dia menjerit. Bila dia meracau dan menjerit, lepas tu suara dia berubah, dah kena rasuk. Ustaz dengan ustazah dekat matrikulasi tu bawa dia ke dalam bilik imam, dan bila ustazah semua cek dia, rupanya tuan-tuan dan puan-puan, dia ni solat, keliling pinggang dia ada tangkal. Bila dicari kenapa ada tangkal, rupanya mak bapak dia nak melindungi dia daripada buatan orang lain, maka diletakkan tangkal sebagai pendinding untuk anak dia. Ramai orang Islam kita buat baik, makruf tu buat, tapi mungkar dia tak jauhi. Masih pergi kepada dulu, ini pengalaman sendiri, di mana tahu kan letak apa, taik besi, pernah dengar kan letak taik besi? Taik besi itu dia letak 4 penjuru rumah. Apa dia buat? Apa tujuan dia? Sebagai pendinding. Tuan-tuan dan puan-puan, itikad kita tu, maka kena jaga di situ, tuan-tuan dan puan-puan. Okey? Jadi itu 3 cara seseorang itu boleh murtad dari agama. Dan sekarang kita nak pergi kepada punca, insya-Allah. Banyak sebenarnya. Kalau saya lihat di sini dalam senarai saya, ada lebih kurang 12, tapi tak cukup masa. Tapi apa yang saya akan buat ialah, saya bagi tahu sedikit punca, saya buat sedikit huraian supaya kita ambil langkah berjaga-jaga. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, saranan peringatan dari saya banyak menerima kes ibu bapa yang datang berjumpa dengan saya. Anak remaja mereka, cucu mereka ada problem. Bukan itu saja. Semalam saya juga baru didatangi oleh seorang yang dah dewasa, 30-an, 40-an. Bapaknya yang dah tua, murtad. Maksudnya bapak dia umur berapa? 50, 60. Kes ini tuan-tuan dan puan-puan, saya bukan nak takutkan tuan-tuan dan puan-puan. Dia taklah terlalu banyak. Bukan. Tetapi dia pada satu kadar yang perlu kita ambil tahu. Kadang-kala, tuan-tuan dan puan-puan, kawan kita kat sebelah, bukan kawan yang sebelah sekarang. Kadang-kala kawan kita yang duduk sebelah minum dengan kita, dia nampak Islamik, tetapi jiwa dalamnya, akidah dalamnya, dia sedang bergelora. Banyak persoalan tu dia tak dapat jawapan. Dan ditambah lagi tuan-tuan dan puan-puan, dengan syubha yang dimainkan oleh media masa, yang hari ini kita ada social media yang dunia tanpa sempadan. Tambah apa lagi tuan-tuan dan puan-puan, anak kita, cucu kita, hari ini cuba teliti. Soalan yang mereka tanya kepada kita sebagai ayah, sebagai ibu, ataupun sebagai datuk atau nenek, tak sama seperti soalan kita dulu-dulu. Lain. Mereka kaitkan. Contoh, dulu pada 80-an, 90-an, hatta awal tahun 2000, tak pernah lagi saya dengar orang nak murtad sebab dia kata, saya tak faham lah kenapa Islam ni tak bagi orang nak LGBT, nak songsang, biarlah dia orang. Kenapa Islam tak bagi? Lalu dia kata, ini saya tak boleh terima. Kerana dia tak boleh menerima Islam
mengatakan benda ini adalah haram, lalu dia murtad kerana tak boleh terima benda ini. How? Bagaimana benda ini boleh berlaku? Sadaqallahul Azim.